الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan pada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khutbah pada hari ini membicarakan tentang keagungan Al-Quran yang bertajuk Memelihara Kesucian Al-Quran, Tanggungjawab Bersama. Hadirin Jumaat sekalian, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada kita secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya dikira suatu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan hidup manusia sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Kitab Al-Quran juga menerangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengandungi perundangan kehidupan dan merupakan mukjizat sepanjang zaman. Sesungguhnya penurunan Al-Quran adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semestinya kita perlu bersyukur kehadratnya sebagaimana firman-Nya dalam ayat 1 dan 2 surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Maksudnya, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-hambanya, yakni Muhammad, kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya suatu yang bengkok, yakni terpesong. Bahkan keadaannya tetap benar, lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka yang beroleh balasan yang baik. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, satu keistimewaan Al-Quran yang berlainan dengan kitab samawi yang lain ialah nasnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Sesungguhnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sentiasa dijaga dengan baik. Ketelitian menulis nas Al-Quran
dengan tepat sudah bermula sejak zaman baginda lagi. Setiap kali menerima wahyu, baginda akan mengarahkan ia ditulis oleh para penulis wahyu dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Zaid bin Thabit berkata yang bermaksud, aku pernah menulis wahyu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda membaca kepadaku. Apabila aku selesai menulis, baginda bersabda, bacalah kepadaku apa yang engkau tulis. Lalu aku membacanya. Jika terdapat kesalahan atau kalimah yang tidak ditulis, baginda akan memperbetulkan. Kemudian aku bawa keluar wahyu tersebut untuk dibaca kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani. Muslimin yang dikasihi sekalian, pengumpulan Al-Quran kali pertama berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu selepas peperangan Al-Yamamah menentang golongan murtad. Dalam peperangan tersebut, ramai penghafaz Al-Quran gugur syahid. Melihat perkara ini, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah dipersetujui, maka tugas mengumpul dan menulis Al-Quran diberi kepada dua orang sahabat, iaitu Umar Al-Khattab dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Menurut Imam As-Sayyuti, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tidak akan menerima ayat Al-Quran yang ditunjukkan kepadanya kecuali dibawakan dua orang saksi bahawa ayat tersebut pernah ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan ditulis sekadar ingatan semata-mata. Semasa pemerintahan Khalifah Uthman, berlaku perselisihan bacaan Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Setiap mereka mendakwa bahawa bacaan Al-Quran mereka lah yang betul dan bacaan yang lain adalah salah. Justru satu lajnah telah dibentuk untuk menyalin mashaf. Lajnah tersebut dianggotai oleh Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdul Rahman bin Harith. Mereka telah menyalin Al-Quran ke beberapa mashaf, seterusnya dihantar ke kota-kota Islam bersama-sama dengan seorang guru. Ini bertujuan agar umat Islam bersatu padu dan tidak berpecah belah dengan sebab bacaan Al-Quran. Penulisan mashaf selepas itu melalui proses yang sama, iaitu ditulis dan disemak dengan penuh teliti demi memastikan semua ayat Al-Quran adalah sahih dan tepat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di Malaysia, Kementerian Dalam Negeri KDN telah ditugaskan untuk melaksanakan penguatkuasaan dan kawalan berkaitan teks dan bahan Al-Quran menerusi Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986, Akta 326. Menerusi Jawatankuasa Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Quran, Lajnah Tashih Al-Quran yang dianggotai 35 orang dalam kalangan para hufaz Al-Quran dan berkemahiran tinggi dalam penulisan Al-Quran telah berperanan memastikan ketepatan setiap ayat Al-Quran sebelum dibenarkan ia dicetak. Ketelitian lajnah dalam menyemak draft cetakan Al-Quran adalah melibatkan beberapa perkara penting, iaitu mesti menepati resam Osmani berteraskan mashaf yang diterbitkan di Madinah Al-Munawwarah dan yang diterbitkan di Universiti Al-Azhar Mesir. Hanya draft yang menepati garis panduan yang telah ditetapkan akan dibawa kepada Lembaga Pengawalan dan Pelaksanaan Percetakan Al-Quran bagi tujuan mendapatkan kelulusan cetak. Dari aspek penguatkuasaan, pihak KDN di negeri-negeri akan menjalankan pemantauan berkala di premis-premis perniagaan, penaziran berjadual di syarikat penerbitan dan percetakan serta pemeriksaan bersepadu berdasarkan aduan di mana-mana premis. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatkuasaan dan kawalan, mashaf yang tersebar di negara ini adalah terpelihara daripada kesalahan dan penyelewengan. Tanggungjawab memelihara ketepatan cetakan mashaf Al-Quran di Malaysia
memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, penyelewengan dan pemalsuan. Maka orang ramai hendaklah memastikan setiap mazhab mempunyai cop kelulusan KDN dan pelekat hologram KDN sebagai bukti keabsahan cetakan mengikut kelulusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengawalan dan Perlesenan Percetakan Al-Quran KDN. Jika didapati sebaliknya, maka bolehlah mengemukakan aduan ke pihak KDN negeri bagi tujuan siasatan, pemeriksaan dan penguatkuasaan. Muslimin hadiran Jumaat sekalian, akhir sekali, marilah kita sama-sama menghayati pengajaran khutbah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memelihara Al-Quran. Yang kedua, umat Islam yang ragu tentang cetakan Al-Quran hendaklah merujuk kepada pihak berkuasa agama dan Lajnah Tasneh Al-Quran KDN. Yang ketiga, umat Islam wajib memelihara kesucian Al-Quran. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkan isi kandungannya supaya umat Islam dapat hidup bersatu padu dan menolak perpecahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, Allah jua yang mengetahui tentang masa tidur mereka. Katakanlah wahai Muhammad, Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Baginya lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi. Terang sungguh penglihatannya terhadap segala-galanya. Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya, dan dia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.